Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izz Syahmi. Boleh panggil saya Izz. Saya adalah dari kumpulan G SADN 1033 Malaysia National Studies, Universiti Utara Malaysia. Pada hari ini, saya nak sharekan, saya nak kupas dan saya nak ceritakan tentang rundingan London 1956. Sebelum saya ceritakan bagaimana rundingan London itu berlaku di London, elok kalau saya ceritakan salah satu cerita yang jarang dikongsi di akhbar-akhbar tempatan ataupun di media-media kita tentang rundingan London ini. Kisahnya begini. Pada tahun 1955, setahun sebelum Yang Teramat Mulia Tuanku Abdul Rahman bersama rakan seperjuangannya pergi ke London, telah diadakan satu perhimpunan UMNO di Bandar Hilir Melaka. Pada persidangan ini, mereka telah berbincang tentang rundingan London yang bakal dibuat tahun yang berikutnya, iaitu 1956. Tetapi, ada satu masalah, iaitu kos pembiayaan untuk pergi ke London tidak mencukupi dan terhad. Tetapi dari buah fikiran para sulikan di UMNO pada waktu itu, mereka telah menyerahkan barang kemas seperti loket, rantai, gelang untuk membiayai perjalanan Tuanku Abdul Rahman dan rakan seperjuangan ke London. Kaum lelaki pula menyerahkan tongkat berkepala emas, jam tangan dan aset-aset lain yang berharga untuk membiayai rombongan Tuanku Abdul Rahman. Kami akan tolong, Tunku. Ya, saya akan sokong, Tunku. Ya, kami akan sokong. Dapat sebuah cerita yang agak sinonim dengan kisah tadi, iaitu Datuk Siti Rahmah yang kini berumur 90 tahun. Pada waktu itu, beliau sanggup menyerahkan gelang emas perkahwinannya untuk membantu Tuanku Abdul Rahman. Kisah ini sangat menarik untuk kita teladani bersama-sama bahawa rakyat marhin dan golongan bangsawan itu sendiri bekerjasama pada waktu itu untuk memastikan rombongan London dapat dibuat pada tahun yang berikutnya. Kalau tidak, mana mungkin kita mampu berdiri di atas kaki sendiri pada hari ini, pada saat ini, bahawa negara kita sudah merdeka. Pada tahun yang berikutnya, iaitu pada tahun 1956, telah diadakan satu persidangan yang dinamakan sebagai Persidangan Malayam Merdeka. Persidangan ini diadakan bagi menuntut kemerdekaan bagi tanah Melayu pada waktu itu. Ia telah diadakan di Lancaster House, London. Persidangan meja bulat ini dihadiri oleh wakil-wakil kerajaan perikatan dan wakil-wakil Raja Melayu, disertai juga oleh pegawai-pegawai dari pejabat tanah janjahan British. Persidangan tersebut berlaku selama 3 minggu, iaitu bermula dari 18 Januari hingga 6 Februari 1956. Antara konteks yang dibincangkan pada persidangan tersebut adalah tanah Melayu akan merdeka dalam lingkungan British Commonwealth. Yang kedua, hal ehwal kewangan, pentadbiran keselamatan dalam negeri, pertahanan dan hal ehwal luar negeri akan dipegang oleh Menteri-Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Ataupun senang kata, jawatan-jawatan menteri akan dipegang oleh orang tempatan yang sebelum ini dipegang oleh pegawai-pegawai British. Dan konteks yang ketiga adalah penubuhan jawatan kuasa bebas kemerdekaan untuk mengkaji dan menyarankan perubahan dalam perlembagaan, dan ia tidak mengubah kedudukan keistimewaan Raja-Raja Melayu. Senang kata, walaupun telah mencapai kemerdekaan, tanah Melayu masih mengekalkan kuasa Raja-Raja Melayu.
Tuanku Abdul Rahman tidak pergi ke London berseorangan, namun telah membawa rombongan yang mewakili daripada rakyat-rakyat di tanah Melayu, iaitu Datuk Abdul Razak bin Hussein ataupun kita mengenali sebagai Tun Abdul Razak, Perdana Menteri yang kedua. Insan yang kedua adalah Dr. Ismail Abdul Rahman ataupun kita mengenali sebagai Tun Dr. Ismail. Insan yang ketiga, Colonel H.S. Lee. Yang keempat, Tuan T.H. Tan. Dan insan yang terakhir bagi mewakili rakyat Malaya pada waktu itu iaitu Bahaman Syamsuddin. Bukan itu sahaja, Raja-Raja Melayu juga menghantar wakil masing-masing dari beberapa buah negeri, iaitu Datuk Panglima Bukit Gantang Haji Abdul Wahab adalah wakil daripada Sultan Perak. Datuk Mir Ahmad Kamil iaitu wakil daripada Sultan Kelantan. Encik Abdul Aziz Majid iaitu wakil daripada Sultan Selangor. Dan Datuk Syekh Muhammad Said iaitu wakil dari Sultan Johor. Selepas 3 minggu bersidang di Persidangan Malaya Merdeka, sebuah perjanjian telah mencapai kata sepakat. Perjanjian tersebut ialah Perjanjian Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Ia juga dikenali sebagai Perjanjian London kerana ia berlaku di London. Ia telah ditandatangani pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London. Sebenarnya terdapat dua pihak yang telah menandatangani perjanjian ini, iaitu Yang Teramat Mulia Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu bagi pihak Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, dan dari pihak Negara Tanah Jajahan British, Mr. Alan Lennox Burt, iaitu Setiausaha Negara Tanah Jajahan British, telah menandatangani perjanjian ini bagi pihak Kerajaan British. Ia berlaku secara aman dan makmur di Lancaster House, London. Selain daripada perwakilan daripada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Kerajaan British juga ada menghantar perwakilan dari pihak mereka. Antara individu yang dihantar oleh Kerajaan British ialah Mr. John Hoare, iaitu Menteri Negara, Sir Donald McLeary, Pesuruhjaya Tinggi British bagi Persekutuan Tanah Melayu, Mr. David Watterson, Ketua Setiausaha Persekutuan Tanah Melayu, dan Mr. Oscar Spencer, iaitu Menteri Hal Ehwal Ekonomi Persekutuan Tanah Melayu. Insan-insan ini terlibat secara langsung dalam upacara kali ini. Terdapat beberapa perkara penting yang telah dipersetujui di dalam rundingan tersebut, iaitu yang pertama, tarikh kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu telah ditetapkan pada 31 Ogos 1957. Yang kedua, institusi Raja Berperlembagaan dikekalkan. Ini sangat menarik sebenarnya kerana keistimewaan Raja-Raja Melayu masih dikekalkan walaupun negara akan mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri diteruskan. Yang keempat, pelantikan sebuah Suruhanjaya bebas untuk menggubal Perlembagaan Merdeka. Seterusnya, Parti Perikatan tidak akan mengambil alih perniagaan British atau kepentingan Barat di Tanah Melayu. Dan yang terakhir, satu perjanjian dengan British akan ditandatangani bagi menjaga keselamatan Tanah Melayu, juga menjaga kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu. Setelah usai dengan urusan di London, rombongan merdeka iaitu Yang Teramat Mulia Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj bersama rakan-rakan persejuangannya telah selamat kembali ke Tanah Melayu. Tidak menghairankan bahawa kepulangan mereka telah disambut dengan meriahnya sekali
dengan secara besar-besaran di satu perhimpunan yang telah diadakan di Padang Merdeka, Bandar Hilir di Melaka. Dan tanpa melengah masa, Tuanku Abdul Rahman kemudiannya mengisytiharkan bahawa tarikh kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu jatuh pada tanggal 31 Ogos 1957. Peristiwa rombongan London ini perlulah kita ingat dan perlulah kita sematkan agar jasa pemimpin terdahulu tidak kita lupakan. Kita perlulah menjaga dan memelihara bangsa dan tanah air kita agar kemerdekaan dapat kita wariskan kepada anak cucu bangsa kita. Akhir kata, semoga video kali ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi yang menonton. Jangan lupa share, subscribe dan like video ini. Sekian, terima kasih.